Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Okey, hari ini hikmah yang ke-8 Hikmah hari ini ialah mengenai Tuan Syekh berbicara mengenai Allah jemput kita dengan kita menuju pada Allah. Jadi puan dia punya perkiraannya ialah menuju Allah. Okay. Jadi bila seorang manusia tadi dia lahir, dia sebenarnya datang dari Allah dan dia berhutang dalam satu kitaran dan akhirnya kitaran itu sampai pada Allah juga lah. Dan itulah yang kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam perjalanan kita yang membentuk kitaran itu, puan, jadi jika dilihat kepada nisbah perjalanan itu, sebenarnya dia adalah perjalanan yang bulat, begitulah. Tapi kalau kita potong dia punya kitaran itu, kita nampak dia macam memanjang. Maksudnya alam ruh itu kan, alam ruh itu dari Allah, kemudian ibu, kemudian dunia, kemudian kubur, kemudian mahsyar, itulah ya, kemudian hisab, kemudian sirat, kemudian jannah, itulah ya. Jadi sebenarnya bentuk perjalanan itu adalah bentuknya kitaran, itulah. Maksudnya ujungnya sampai dari kita mula, itulah. Itu yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Tapi oleh kerana kita duduk di sini, dia punya mood tu lain sikit. Moodnya ialah ujian. Berbeza kita duduk sini. Kita duduk sini, kita bukan diuji. Di sini pun tidak diuji. Di sini tidak lagi diuji. Cuma kita lalui dia proses tu. Tapi di sinilah penentu kepada semua proses tu. Jadi bila kita mikro kan, dia nampak kecil je lah. Tapi bila kita makro tu, kita nampak besar. 80 tahun, okay? Sebenarnya 80 tahun tu nak banding dengan yang sini lagi lama. Lepas tu nak banding mahsyar lagi lama. Jannah tu lagi lah lama. Bila kita mikro kan dia punya kitaran tu nampak kecil je, tapi bila di sini kita makro kan dia tu besar. Jadi bila kita makro kan dia punya kitaran tadi, kita akan dapati manusia tadi dia punya tujuannya adalah kepada Allah lah, ya. Kepada Allah. Jadi kalau ni manusia, puan, dia ada dua pattern nak pergi pada Allah itu. Iaitu pattern pertama, manusia tu melangkah sendirian lah. Maksudnya dari satu poin ke satu poin ke satu poin ke satu poin, satu poin, satu poin itu satu bentuk dia menuju Allah lah. Okay, bentuk kedua iaitu dia melangkah, Allah pun melangkah. Jadi dia akan bertemu di tengah lah. Betul kan? Poin ketiga, dia duduk sini, Allah datang. Jadi ada 3 pattern lah. Satu, dia menuju pada Allah, dan Allah pula pasif. Yang kedua, dia bergerak, Allah pun bergerak. Dan yang ketiga, Allah bergerak kepadanya.
Jadi seolah-olah kita hidup di dunia ni, bila kita nak pergi ke satu destinasi, kan, kita ada 3 bentuk pergerakan lah. Pergerakan pertama ialah kita aktif, destinasi itu pasif. Kita je aktif. Misalnya kita nak pergi kenduri rumah orang, mana ada tempat kenduri itu bergerak? Kita je lah yang bergerak, betul kan? Jadi bila perempuan bergerak pergi ke tempat kenduri itu, tempat kenduri itu ataupun destinasi buat nak balik kampung ke, destinasi itu dia pasif je lah, dia duduk situ. Jadi kalau perjalanan itu 20 km, maka puan kena rempuh lah 20 km itu tanpa apa pengurangan 20 km. Cuma masalahnya puan, bila kita pergi kenduri itu, kita rasa lama lah nak sampai. Tapi bila balik baru rasa cepat. Rasa sampai dah rumah. Nampak tak? Itu semua kita lalui lah. Maksudnya kalau kita pergi rumah mertua ke, manalah tahu kita kahwin orang Johor ke, macam saya kahwin orang Johor, rasa nak pergi tu lama. Sehari habis dalam perjalanan. Bila nak balik rumah, sabar Sedangkan dia punya jarak tu tak pendek pun. Maksudnya dari segi kalkulatnya, kalau puan pakai wave, jalan tu puan pergi, jalan tu puan balik. Kalau puan pergi 200 km, balik pun 200 km juga. Dalam maksudnya pergi, tidak kata balik tu jadi 100 ke, tak, dia 200 pergi, balik pun 200 juga. Tapi kenapa bila pergi tu dia rasa jauh sangat, masa balik tu dia rasa dekat? Saya orang Kelantan, kahwin dengan orang Segamat dulu. Daripada banyak urai tu nak pergi ke Segamat, kena lalu sampai Gambang dulu, lepas Gambang masuk Kuantan Gambang, lepas Gambang pergi Muazzam sampai ke Segamat. Pakcik saya dia kata tak ada orang lain kau nak ni, kau jauh lah. Dia nak tunjuk jauh, masa tu kereta tak ada lagi, tak ada aircon lagi, curah air atas kepala ni, panas. Tapi saya rasa dekat. Tu mula-mula kahwin lah. Sekarang bila nak balik, saya kata baliklah, awak dah bawa kereta ni, mau awak malah. Lepas tu kalau saya nak balik Kelantan, dia kata tak, dia aku dah bawa kereta. Bawa kereta pula nak balik mong. Dia rasa jadi bermaksud dari segi jaraknya puan, dia tak pernah kurang. Yang jadi kurang ataupun jauh ataupun seronok itu ialah perasaan. Betul kan? Benda tu kalau kita pergi rumah orang kenduri, kita berasa jauh sebab tu rumah orang. Tapi bila daripada rumah orang tu nak balik rumah kita, kita rasa dekat sebab dia rumah kita. Itu kalau kita tak nak bercerai dengan suami. Tapi kalau nak bercerai, kita rasa jauh juga. Sebab kita dah benci lah. Jadi bermaksud puan-puan, dalam hidup ini ada kadang-kadang istilah dia panggil dipendekkan perjalanan. Jadi dipendekkan perjalanan itu, orang-orang sufi selalu duk bangga. Mereka pergi satu tempat tu rasa dekat je. Sebenarnya bukan perjalanan tu pendek. Perasaan itu diberi menjadikan dia terasa pendek. Dia terasa pendek. Macam kita suka pergi sekolah dulu, walaupun jalan kaki kita rasa dekat je 2 km. Kan? Sekarang cuba suruh jalan 2 km, habis berbaku-baku orang kita sumpah serangan. Jadi maksudnya puan, 2 km daripada dulu sampai sekarang, dia tak pernah berubah. Dia kekal ke 2 km. Sebab itu saya sampai sekarang lah, saya belum yakin lagi. Orang kata zaman dulu masa panjang, zaman sekarang masa pendek. Sebab jam yang digunakan oleh zaman dulu masih boleh pakai lagi sampai sekarang. Maksudnya jam tu, masa tu 24 jam juga, dia berputar.
Sekarang jam yang sama, cuma buruklah sikit. Lepas kita beki, dia berputar 24 jam juga. Kenapa kita kata dulu lambat, sekarang cepat? Sebenarnya tak ada lambat, tak ada cepat pun. Dia ialah ada benda lain, bukan jam tu. Bukan jam tu. Dia sebab itu ada ustaz-ustaz dulu ceramah, dia kata akhir zaman ni masa jadi pendek. Saya tak percaya sebab saya ada seorang kawan, dia suka simpan jam antik. Nama dia Profesor Mustafa Abdullah. Dia selalu pakai jam yang pagi-pagi kena kunci. Mahal lah jam tu. Jadi dia kata jam ni bila buat dia, kata dia buat 1918. Maksudnya lebih kurang 90 tahun yang lalu. Hampir-hampir 100 tahun. Lebih dah 100 tahun sebab kita 2023. Lepas tu dia kata masih boleh pakai. Dia masih boleh pakai. Maksudnya jam itu berputar 24 jam pada 1918. Juga berputar pada sekarang 24 jam pada kadar yang sama. Jadi yang kita duk kata masa jadi cepat tu bukan salah jam. Dia kena salah benda lain. Nanti kita ulas lah. Jadi sebab itu saya tak percaya orang kata masa tu jadi pendek. Masa tu masih sama, ya. Jadi sekarang apa yang pentingnya ialah bila kita nak pergi ke satu-satu destinasi, maka kita ada 3 bentuk perjalanan lah. Satu perjalanan destinasi itu pasif, kita je yang aktif. Tu kan, kita yang bergerak. Kalau tuan-tuan nak balik kampung, kampung tu dia pasif, puan je yang bergerak. Itu satu pattern. Pattern yang kedua ialah kita nak ke satu destinasi, kita bergerak, destinasi pun bergerak. Jadi bermaksud kita tak akan bertemu pada ujung, kita akan bertemu di tengah. Sebab dia juga bergerak. Jadi kalau kita tengok kepada pattern A ini, kan, yang kita je pasif, kita je aktif, di destinasi ini pasif kan. Jadi kita akan dapati ciri pattern A ini ialah jauh. Ciri dia jauh lah sebab sepehok dia bergerak kan. Ciri pattern ni juga ialah dia didapati sepehok. Jadi kalau kita berumur puan-puan, ada munasabah lah. Sebab tu bila kita dalam keluarga, mak masih ada di kampung, kita balik. Bila mak dah meninggal, dia dah meninggal, tak balik dah lah. Sebab kita tak ada benda yang akan mendorong kita untuk balik. Dia takkan berlaku begitu. Jadi bermaksud destinasi ni mesti ada aura yang tarik kita. Sebab perjalanannya sepehok dia yang bergerak. Yang kedua, iaitu kita juga bergerak, destinasi pun bergerak. Jadi bila dua pihak bergerak, maka kita tidak akan bertemu pada kilometer ke-200 lah. Katalah ini 200 kilometer kan. Kita akan bertemu paling kurang, kita bergerak 40, dia bergerak 160 ke whatever lah. Kita akan bertemu di titik tengah di sinilah. Jadi perjalanan yang lebih pendek. Nantilah dulu nak cerita dia punya konsep dulu. Dia jangan dia cerita lah Tuhan tu. Okey, pattern dia punya pattern benda tu dulu. Lepas tu saya kaitkan dengan tasawuf tu. Kalau saya cerita macam ustaz lain, tidak profesor lah saya. Jadi bermaksud kita ada pattern pertama, yang destinasi ni pasif, betul kan? Kalau jarak dia 200, bermaksud kita kena rempuh 200 lah. Yang kedua, kita bergerak, destinasi pun bergerak. Jadi perjalanan itu tidaklah jauh sangat, betul kan? Sebab dua pihak bergerak satu. Dan kita pun tidak akan bertemu di titik 200 tu. Kita mungkin bertemu di titik 80, 120. Sebab dua pihak bergerak, kan?
Dia ada pattern ketiga lagi bertuah, iaitu orang yang nak pergi tu tak bergerak, destinasi tu yang datang. Jadi dia adalah opposite kepada yang pertama lah. Maksudnya kalau di sini akan bertemu destinasi pada titik 200, di sini dia akan bertemu pada titik kosong. Dia tak bergerak. Boleh faham gitu dia punya tiga tu kan? Jadi kata orang sufi, kita hidup di dunia ini ada dua cara kita sampai pada hamba Allah. Cara pertama ialah yang kedua ni, ini yang pertama, iaitu kita menuju Allah dan Allah pun mari kat kita. Boleh faham kan? Kita pergi, dia pun datang. Dan dia pun janji macam tu. Dia kata, abdi lau ataitani habwatan la ataituka masyan. Lau ataitani masyan la ataituka jarian. Lau ataitani jarian la ataituka fatfal basar. Wahai hamba-Ku, jika kamu datang kepada aku merangkak, aku datang kepada kamu berjalan. Itulah yang destinasi bergerak tu. Kalau kita kata Allah tu duduk, katakanlah ya, mana boleh kata macam tu, tapi memudahkan kita tu. Ada jalan, dia lebih laju lah. Kalau kita berjalan, dia berlari. Kalau kita berlari, dia datang sepantas dia. Itu yang saya kata, kita tak, kalau jaraknya 200 km, kita tak akan bertemu pada titik 200. Kita mungkin baru jalan 40 km, dia dah rentas 160 dah. Maka kita akan bertemu di titik sinilah dengan Allah. Itu cara pertama kita menuju Allah. Pattern pertama. Pattern ni tak ada. Pattern ni hanya lebih dulu. Beli kampung. Jadi Allah tu dia tak pasif. Walaupun dia tak pasif, mu kena mula dulu. Mu jangan, marilah. Dek marilah. Mula tak? Malah nak mula. Banyak cantik juga. Mulalah dulu. Mulalah dulu. Jadi itu kaedahnya. Kita tak boleh suruh Allah mula. Kita yang kena mula. Lepas kita mula tu, dia pun balaslah. Jadi dengan kata lain, kita hidup dengan manusia, ada possibility kita nak ke dia, dia tak nak ke kita. Ya? Kita nak ke dia, gila-gila kita kan dia. Dia tak nak ke. Tapi Allah tak ada possibility. Mu nak je kat aku, mu mula, aku diam. Tapi ada orang kata, kenapa saya tak sampai-sampai? Takut mu tak mula-mula. Mu tu sendiri tak melangkah pun. No. Dan no tu mula. Tu. Sebab kaedahnya Allah tu dia tidak pasif macam kampung. Dia tak pasif macam kenduri tu nak kata. Dia tak macam tu. Dia tak macam sultan rakyat nak mari jumpa dia tu. Dia tak macam tu. Kalau kamu nak dekat aku, kamu langkah lah. Tapi bila kamu langkah itu, aku akan pergi. Dan kelajuan aku pergi pada kamu merujuk kepada berapa laju kamu langkah. Kamu datang mengesok, aku datang berjalan. Kamu datang berjalan, aku datang berlari. Kamu datang berlari, aku pergi sepantas kita. Tapi mesti mula dulu lah. Mesti kamu yang mula dulu, bukan aku yang mula dulu. Jadi itu dia panggil kaedah pertama. Kita nak sampai pada Allah. Jadi bila orang tanya, bagaimana puan belajar tasawuf untuk sampai pada Allah? Jawabnya kita tak akan sampai pada Allah pada titik 200. Sebab kalau kita kata titik 200, jaraknya 200, titik 200 baru kita sampai, itu menunjukkan Allah pasif lah. Kan? Jaraknya 200, kita sampai jumpa dia pada titik 200. Allah pasif lah. Sedangkan Allah tak pernah pasif. Allah sebut, wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh untuk mencari aku, maka aku akan bantu dia. Jadi maksudnya mula dulu lah. Boleh kan?
Jadi itu menunjukkan kepada kita model menuju Allah. Sini yang pertama. Model yang kedua, ini cukup bertuah, iaitu dia tak mula lagi perjalanan, tapi Allah dah sampai. Mungkin dia berada pada titik 1, titik 2 baru, maksudnya dalam perjalanan 200 km tu dia baru berjalan 1 km, 2 km, dia dah berjumpa Allah sebab Allah datang pada dia. Jadi ada orang kata, Ustaz, macam ni seronok juga kan? Ya betul, ada macam ada. Misalnya kita tengok orang tu buat dosa banyak, lepas tu petang kami dia taubat, betul tak? Malam Jumaat mati. Masa baru dia taubat petang kami malam, lepas tu esok Jumaat mati. Lepas tu orang kata mati malam Jumaat masuk syurga. Oh, betul lah. Yang kita nak mari ngaji tasawuf ni bulan-bulan dah pun tak tahu lah. Betul kan? Jadi bermaksud dalam hidup ni ada dua jenis orang lah. Satu orang yang dia kena berjalan dan Allah pun datang juga dekat dia, tapi masih kena berjalan. Yang tadi kita panggil dia jalan pintas. Boleh faham kan? Jadi ada dua jenis lah. Jadi puan tak boleh nafi lah adanya dua pattern jalan tu. Okey, puan kata kalau macam tu Ustaz, saya berminat lah yang jalan kedua tu. Nampak macam seronok juga ya. Buat dosa dulu, lepas tu dekat nak mati taubat masuk syurga. Apa dia? Ada nantilah dulu kita nak ada orang nak macam tu. Kan ada orang nak macam tu. Jadi kita cakap kat dia, takkanlah jalan macam tu Allah beri pada beberapa orang menunjukkan bahawa jalan tu lebih baik. Sedangkan tak ada Nabi pun yang ikut jalan waktu tu. Mesti jalan tu tak baik, cuma nampak macam baik. Nampak macam baik. Sebabnya kita orang yang tak kenal Tuhan, kita rasa macam baiklah. Sebab kita taubat je terus. Berapa? Dia ada 1000 kerugian orang yang ikut jalan kedua. 1000 kerugian. Antaranya ialah bila masuk syurga nanti, katakanlah ya, si Fulan A tu dia masuk syurga jalan kedua, iaitu Allah datang pada dia dekat-dekat nak mati, lepas tu dia taubat, dia mati masuk syurga. Betul kan? Kita kena ingat bila kita duduk dekat syurga ni puan, kita enjoy je. Dan di antara enjoy yang paling lama kita guna ialah bersembah. Sembah ke sembah. Makan, pakai baju baru, sembah, minum arak, susu, makan. Kadang-kadang syurga kan ada arak. Ya, bukan arak dengan botol beli kasbut dekat Taman Medan tu. Arak dengan sungai. Pakai cebok begitu. Jadi bila kita sembah, orang kuat semayang ni dia kata Allah, saya masa dunia dulu sedap sungguh semayang malam. Duduk syurga tak boleh lah. Sampai giliran kita yang masuk syurga subsidi ni, dia kata awak dulu kan. Apa yang dia sengih-sengih? Tak ada cerita nak cerita. Dan cerita apa? Dan kita kan bila kita dapat sesuatu dengan usaha kita, biasanya kita akan bangga. Tapi kalau kita dapat sesuatu kerana subsidi, kan misalnya kita exam, kita dapat 11A, mesti kita bangga, betul kan? Tapi orang tu exam dia dapat 11A, tapi sebab dia akan belajar. Mesti dia sendiri pun nak sebut sebelah ni. Nanti kita bagi satu ujian matematik, dia jawab betul. Dan jadi bermaksud perempuan itu satu daripada, maka sebab itu kita tak nak jalan kedua tu. Tapi bila Allah beri,
Ambil lah. Bila dia dah beri. Okey, mari kita tengok puan-puan dengan saya. Siapa paling jauh berjalan di antara puan-puan dengan saya cari Tuhan? Saya lah. Saya baik lama tu. Puan kencing ni baru cari Tuhan. Kan? Tapi nak dilihat kepada jalan itu, maka saya lebih jauh jalan puan. Saya lebih jauh berjalan. Puan tua-tua ni je baru nak berjalan. Saya tidaklah nak hina puan, tapi maksudnya kalau dikira kepada jarak rentas jalan yang kita lalui, saya lebih lama. Tapi saya tak menyesal pun. Saya tak menyesal pun. Sebab ada enjoy yang saya lalui di sepanjang perjalanan. Di sepanjang perjalanan. Tapi puan-puan janganlah rasa hina diri pula. Puan-puan tak perlulah rasa hina diri. Kenapa? Kerana perjalanan puan sebelum ini pun bukanlah pilihan puan juga. Mungkin dia takdir Allah. Begitu puan mungkin nak belajar di sekolah ulama, tapi ayah hantar di sekolah asutan misalnya. Dia macam mana? Puan dulu mungkin nak jadi ustazah, tapi tiba-tiba jadi cikgu Perancis. Ikutlah, maksudnya tak semesti puan tu tak baik. Tapi nak sebutnya pattern kita berjalan tu berbeza. Tapi ujung kita sama, iaitu nak cari Allah. Saya pun nak cari, puan-puan pun nak cari Allah. Jadi kita yang duduk dalam kelas ni, kita tak perlu malu kat siapa-siapa. Puan nak cari redha Allah, saya pun nak cari redha Allah. Jadi niat kita samalah. Cuma cara kita berjalan tu berbeza. Saya jalan lama dah. Puan baru mula nak berjalan. Nampaknya Allah lebih lama lah, lebih cepat lah jalan pada puan. Saya lama dah Allah, tapi tetap berlaku dalam bentuk yang nak cari Allah. Jadi sebab itu kata Tuan Syekh, bila Allah sudah mula beri hidayah pada kamu yang menyebabkan kamu nak cari Allah tadi, kamu jangan malu. Kamu jangan malu macam puan-puan mari kelas ni. Belajar tasawuf, belajar tadabbur, kena hafal, pada tu tak ingat, marah kau tak. Kau tu dah beritahu tak ingat lagi. Puan kata kami memang ingatan ada masalah. Faham tak ada masalah. Sebab tu bila ajar mudah faham. Lepas tu minggu depan tanya, kau ingat. Tak apalah, tapi setidak-tidaknya ada usaha tu, usaha nak balik itu. Jadi jangan duduk komen kepada proses tu. Tengok usaha tu. Tengok pada usaha. Jadi sebab itu saya sendiri diajar. Masa saya mula-mula nak jadi pensyarah, profesor saya selalu kata, kamu jangan lihat pelajar kamu mengikut diri kamu. Jangan tengok pelajar tu mengikut kadar kita. Sebab kalau dia pada kadar pensyarah, tak adalah dalam kelas dia tu. Jadi kamu kena turun kat bawah tu. Dia masuk kelas tu pun bagus tu. Dia masuk kelas. Sebab bila dia masuk kelas, maka kamu boleh mengajar. Kalau dia pakat tak mari pula tu, pada muka tu, kan dia masuk kelas. Jadi bila dia masuk kelas, jadi macam puan mari kelas nak belajar tasawuf ni bagus dah. Cuma tak ingat tu, biasalah sebab komputer lama, upgrade tak boleh tu kan. Jadi tak ada masalah. Jadi sebab tu kata dia iza fatahalaka. Oh, tu kan? Apabila Allah telah membuka wijhatan minat ta'arrufi. Allah telah buka jalan untuk kamu kenal dia. Fala tubalin ma'aha in qalla amaluka. Jadi kamu tak payah malulah jika nak banding dengan tu guru tu kamu banyak kurang amalan, betul kan? Kurang ilmu. Tak perlu malu puan. Lepas tu kadang-kadang puan pergi masjid, puan baru pencing baru pergi kan. Orang lain pencing terus pergi, lepas dapat graduiti apa semua, lepas pergi umrah balik pencing, terus pergi masjid. Kita mungkin ada masalah, suami meninggal, kena urus itu ini, agaklah terlewat 3 tahun lepas tu baru. Bapak tak perlu malu. Kadang-kadang orang dia kata malulah nak pergi masjid, lewat dah nak pergi.
Tak ada lewatnya. Sebab yang duduk kat masjid tu, walaupun 3 tahun dia belajar, dia pun tak ingat apa satu juga. Tiap-tiap hari orang baru je. Pergi je lah. Betul kan? Sebab kalau orang nak bagi kelas kita, tak mengajari kemah kau berapa? Kau 2 bulan tu. Aduh, malunya. Tak perlu malu sebab bila dia ajar tu kami pun tak ingat. Bagi je lah. Ustaz kita ingat tu Pak Guru lah. Jadi sesama ialah membuat pengajaran dan kita bersama kita dan kita Ya. Dan kita tak mengingat ya. dia ada kesan. Ya, dan maksudnya puan tak perlu malu lah apa yang Tuan Syekh nak sebut. Kita datang lewat ke, kita datang awal, kita tak perlu malu kepada orang datang awal. Cuma kita respect lah, awak lebih banyak kepada saya. Tapi tak perlu buat alasan saya malu nak pergi sebab saya lewat. Sebab di masjid ni dia tak ada lewat, yang adanya awal. Lewat tu tak ada sebab setiap orang itu Allah bawa dia pergi jumpa dia tu pada masa yang tepat. Cuma jika dinisbahkan dengan orang lain, nampak lewat. Tapi sebenarnya tak ada pun istilah lewat tu. Apabila Allah dah suka pada kita, apa nak malu dia? Kan Allah suka pada kita, apa nak malu? Bagi masing-masing. Iyalah, betul lah. Jadi sebab itu tak payah bina alasan saya lewat, saya tua, saya tak faham, saya bodoh. Itu alasan-alasan yang tak perlu disebutnya. Sebab yang pentingnya kamu datang dan kita cuba kenal Allah. Dan bila Allah SWT itu dia suka dengan kita. Ada orang kan dia jumpa sultan 2-3 kali. Tuan sultan suka kat dia bila hari keputeraan dapat datuk. Ada kan lama dah berkawan, tak dapat datuk pun. Kenapa kata macam mana? Sebab Datuk Syik tu kan sultan yang punya. Kau dia nak bagi, dia tak nak bagi. Jadi kita nak malu apa pun, tak ada apa-apa yang kita nak malu. Jadi lebih-lebih lagi Tuan Syekh sebut Allah yang kita sembah tu macam tu. Dia ada 2 pattern dia berjalan pada kita sampai pada dia. Pertama, kita berusaha. Macam perempuan sekarang, saya berusaha. Jadi dalam saya berusaha, kita jangan kecewa. Kononnya perjalanan ini kita akan bertemu dengan Allah pada titik akhir. Tak, perempuan. Kita tak akan bertemu dengan dia pada titik akhir. Sebaliknya kita akan bertemu dia pada titik tengah. Tetapi berapa kadar nisbah tengah tu berbezalah. Ada orang pada titik 60, ada orang titik 80, ada orang titik 120. Tapi kalau jarak itu 200, dia tak akan bertemu di titik 200. Kenapa? Kerana Allah tidak pasif. Allah itu tidak pasif. Kita pergi pada dia, dia pun datang pada kita. Dan hadis kursi itu hadis sahih. Bila kamu datang kepada aku secara merangkak, aku datang pada kamu secara berjalan. Jadi berjalan dan merangkak kan lebih laju. Bila kamu berjalan, aku datang pada kamu secara berlari. Bila kamu berlari, aku datang sepantas kilat. Maksudnya perjalanan kita ni walaupun jauh, kan disebut dalam ayat Quran bahawa perjalanan menuju Allah itu jauh. Walaupun dia jauh, tapi kita tak akan bertemu dia pada titik akhir. Sebab kalau kita bertemu dia di titik akhir, dahlah perjalanan jauh, mesti ianya seperti mustahil. Betul kan? Ianya adalah mustahil. Jadi sebab itu jangan takut nak pergi jumpa Allah. Walaupun dia jauh, tetapi dia tidak pasif. Misalnya kalau saya ajak tuan-tuan nak pergi ke Alaska, mungkin bapa tak nak pergi, sejuk, kena lepas Siberia, kena pergi Sombok. Sebab tempat itu dia pasif, kita yang akan bergerak pergi ke sana. Itu pun ada orang sampai, betul kan? Jadi walaupun perjalanan pada Allah itu jauh, puan-puan jangan takut. Sebab bila kita bergerak, dia pun bergerak juga. Cuma kalau puan tanya saya, kita akan jumpa di titik mana? Saya tak boleh tahu lah. Sebab setiap orang itu nisbahnya berbeza, puan. Nisbahnya berbeza. Ada orang bertemu di titik tengah kan, ada orang bertemu di titik ke-30. Itu masing-masing lah. Masing-masing di atas kesungguhan.
Yang keduanya ialah Allah berbesar hati untuk datang jemput orang itu. Dia berbesar hati untuk datang jemput. Okey, bila kita kata ada juga orang yang cukup istimewa, Allah jemput dia tadi perempuan, maka mungkin ada orang kata saya berminat juga lah dengan macam tu Ustaz. Betul kan? Maka puan, orang sufi kata kalau puan berminat untuk Allah datang jemput tadi, puan kena pastikan puan mempunyai 3 ciri ini. Kalau 3 perkara ini tak ada pada puan-puan, apa payah tunggulah. Takut mati tak sempat kena jemput. Tapi kalau puan ada 3 ciri ini, ianya ada kebarangkalian. Tapi belum juga pasti ada kebarangkalian. Jadi dengan saya tengok wajah puan-puan semua yang ada dalam kelas ni, semuanya tak ada 3. Jadi tak payah. Dia tak payahlah ikut jalan saya ni lah. Jalan saya ni maksudnya ikut supaya kita lalu sekarang lah. Kita rentas, tak tahulah kita akan jumpa di mana ya. Mungkin ada orang kata Ustaz, saya minatlah jalan tu, jalan kita tak mula tapi dia mari jemput. Betul kan? Okey, kalau puan nak juga, nampak berminat pegang pensel belakang tu, kita tulis lah. Ada. Okey. Apa 3 syarat untuk ada kebarangkalian? Dia bukan ada kepastian. Janganlah salah faham pula. Saya sebut ada kebarangkalian. Jadi ada kebarangkalian itu mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tapi nak confirm puan dapat ke tu, saya tak tahulah. Saya bukan pegawai rasmi Allah kan? Saya ni ustaz. Okey. Pertama, berada dalam dosa yang tidak maksudnya puan berada dalam dosa, iaitu puan tak balik kepada Allah tu. Keberadaan puan dalam dosa itu bukan kerana puan pilih. Misalnya ayah puan ialah orang Jerman, mak puan ialah apa panggil artis seksi terkenal Melayu. Kahwin pula dua-dua duduk di Paris. Tak kenal tu sekolah undang. Zakir Naik pun tak kenal, Ahmad Faisal lah kita tak kenal. Betul kan? Nampak? Maksudnya puan duduk dalam dosa tu bukan puan pilih nak pergi ke situ. Puan ditakdirkan puan adalah perempuan Melayu terakhir. Betul kan? Tapi kalau puan pergi depan ni tak mari dah kelak minggu depan, itu puan pilih itu. Kan? Misalnya ada seorang tu, orang perempuan tu dia dilacurkan oleh ayahnya. Walaupun dia duduk di kota Damansara. Jadi dia berdosa lah kan sebab jadi pelacur. Tapi bukan dia yang pilih. Dia dipaksa oleh orang lain. Jadi bila dilihat dari segi zahir, dia duduk di lembah dosa lah kan. Tapi bukan dia yang pilih. Apa dia? Apa dia? Bukan pilihan dia. Dia ditakdirkan begitu sama ada ayah dia buat. Tak kisahlah, yang pentingnya dosa itu bukan dia yang cari. Tapi kalau kita pergi cari, kita tak layak lah. Allah takkan datang sebab apa? Pergi cari dosa je. Macam saya kan? Saya pergi buat dosa, Allah takkan panggil je saya bagi. Dia panggil apa tu? Aku tak tahu celaka apa. Ni aku pergi cari tu siapa suruh? Tapi kalau orang itu lahir-lahir dah dalam dosa, ada kebarangkalian. Macam kita tengok orang kafir asal tu kan, Cina, India, yang memang kafir tu kan. Dia tak minta pun dia nak jadi kafir, betul kan? Jadi dia ada kebarangkalian lah.
Tapi kita yang nak jadi macam Cina kafir tu lari. Kita tak boleh nak katakan kenapa Allah bagi dia kan dia lain. Dia ditakdirkan begitu. Kau cari pasal. Jadi beza antara cari pasal dengan ditakdirkan. Sebab tidak adil Allah nak marahkan kepada orang kafir itu. Kenapa kamu buat dosa? Dia kata kenapa marah? Saya pun tak tahu. Saya kan sebut dekat Puan ada 3-4 orang nak boleh saya kat sebelah yang pakai seksi perempuan. Saya kata kamu, dia kata mok sangat pakai baju. Tak boleh kau pakai sopan sikit. Dia kata ustaz tak tengok lagi mok saya. Mok dia tu lagi pakai begini. Kan ada kau perempuan gila-gila tu. Kan ada nama Kak KM tu kan. Dan anak dia tu kita dah agak dah anak dia macam mak mok teruk lagi. Jadi budak tu tak sadar mak dia je lah. Sebab budak tu dia mak dia dia tidak nak jadi macam tu. Tapi mak dia mak dia beli baju yang tu. Mak dia jadi bermaksud anak dia tu dosa yang dia tak pilih. Tak kisahlah anak wanita ke. Yang penting dosa tu dia berada dalam dosa. Tapi dosa yang dia buat tu bukan dia yang saja pergi nak buat. Itu syarat pertama lah. Kan? Itu yang pertama. Syarat kedua, sepanjang dia duduk dalam dosa tu, dia cari-cari mana Tuhan. Macam Puan lah kan dulu kan. Puan kan nak pergi sekolah agama tapi dihantar ke convent, Asunta. Tapi walaupun Puan duduk di sekolah Inggeris, sekolah Kristian, tapi Puan masuk persatuan Padu Puteri. Kan Puan cari Tuhan. Walaupun Puan belajar di England, tapi Puan tak pergi pun ke Agogo tu. Malam Jumaat jumpa kawan-kawan baca Yasin. Tapi Puan dilihat bukan orang agama. Tapi Puan mencari Tuhan. Puan duduk dalam satu dosa, dalam keadaan dosa yang mana Puan terpaksa duduk di situ. Satu, betul kan? Dan yang kedua, sepanjang duduk kat situ tu Puan tak pernah bangga. Puan rasa bila nak cari. Jadi Allah kata, maka sama lah juga dengan orang kafir kan, Cina, India tu. Walaupun dia kafir, tapi dia dengar azan dekat Masjid Hidayah. Dia pun tanya, apa je azan tu? Maka ada je orang kafir yang bila dah tua dia masuk Islam. Betul kan? Jadi sepanjang dia hidup tu kan dia hidup dalam kafir. Jadi bermaksud dia buat sikit dia pada tu masuk syurga. Betul tak? Jadi bermaksud adalah tu dia lebih betul lah dari kita ya. Tapi kekafiran itu bukan dia yang pilih. Ayah dia kafir, mak dia kafir, makcik dia kafir, persekitarannya. Tapi dalam dia keadaan kafir itu dia mencari-cari mana Tuhan. Sebenar mana macam-macam lah kan. Tapi ada orang yang mencari-cari macam tu sampai mati pun tak mungkin. Ada juga ya kan. Jadi nak pentingnya dia sudah ada dua ciri lah. Jadi maksudnya orang macam saya ni kalau buat dosa lepas ni memang Tuhan tak panggil balik lah. Dia kata mampu pergilah kau. Sebab saya tu saya ustaz kenapa pergi cari dia. Kan? Jadi bermaksud bila kita tengok orang tadi bertaubat, orang tadi bertaubat pada hujung usia dan sebagainya, mesti orang tadi ada beberapa ciri yang kita sebut sajalah. Dan kita tak payah nak nak cemburu seronoknya dia macam-macam dosa kita tak pernah buat. Pergilah kau nak try, takut kau tak dipanggil-panggil. Pakai mati gitu. Dan banyak kisah-kisah para ulama mati kufur kan. Banyak ulama. Dan ada dosa-dosa yang dia buat masa dia belajar dulu, masa dia muda. Ada seorang ulama hadis besar di kota Baghdad. Dia dihantar untuk menjadi duta di Sepanyol. Dia pergi ke Sepanyol, dia jatuh cinta dengan seorang anak padri. Yang padri itu kata kalau kamu nak kahwin dengan anak kamu kena masuk Kristian. Dan dia murtad, keluar Islam, ulama besar. Islam kahwin di Cordoba. Dan lepas kahwin tak sempat bersama pun dia mati kena serangan kan nanya lama dah Islam mati. Sebab apa? Sebab
Dosa itu dibuat kerana dia pilih. Dia pilih. Jadi bila kamu pilih, maka kamu kena bertanggungjawab penuh lah di atas perbuatan kamu. Tapi kalau dia tak pilih, kita tak boleh nak tuntut dia lebih-lebih. Sebab tadi lah. Sebab tu asas dosa dalam agama kita mesti waras. Mesti waras. Bila hilangnya waras, maka dosa itu tak boleh dihukum. Maka sebab tu dalam agama kita, budak yang tak berakal kan dia buat dosa macam mana pun. Jadi sebab itu apabila orang tadi buat dosa, puan tak boleh nak kata dia terus masuk neraka, melainkan puan dapati pada dia ada 3 ciri. 3 lagi ya. Pertama, ia datang. Ni tak apa lagi nama 3 ni. Ini 3 lain pula ni. Saya ni kan ustaz 3, mana 3. Dia kena ada 3 kan. Yang pertama dia pilih. Dia tidak pilih. Yang kedua dia mencari Tuhan. Maksud 2 yang dia tak sebut lagi. Dan nak ulang nombor 2 ni ada 3 pula. Saya kira okey dah dia ajar puan 3. Kan saya ajar anak murid SMP HD 11. Lepas 11 tu ada 3, lepas ada 7, ada banyak lagi lah. Jadi sekarang bila kita orang tu buat dosa, puan kena ingat Allah tak akan buang dia dalam neraka, melainkan dia sabit ada 3 ciri. Kalau ada 3 ciri ini, possibility dia masuk neraka ada. Okey, apa yang pertama? Iaitu tahu. Dia tahu itu dosa, tapi dia buat juga. Ajar. Macam saya tahu kan, ini dosa. Jadi bila saya buat maaf. Jangan maaf tu patut buka tipu orang tu. Bukanlah kita diminta menjadi orang yang bermaaf. Tak boleh maaf sebab dia tahu. Kalau dia buat kerana dia tak tahu, maaf lah. Patutlah kalau jadi pegawai kerajaan lepas orang semua. Jangan lepas. Kalau dia tahu dia buat juga, punish lah. Sebab dia tahu. Kalau dia tak tahu, wajarlah kita okay. Jadi Allah pun kita jangan baik sangat pun. Itu yang seronok orang pijak kita, orang Melayu jadi pegawai tu. Maaf dengan kita sahu terlebih dos. Mana boleh. Dia boleh maaf jika dia tak ada 3 tu. Dia tak cukup 3 tu, maaf lah. Tapi kalau dia buat dengan 3 tu, maka tak boleh maaf. Tak boleh maaf tu maksudnya awak punish dia. Awak kena terima hukuman dulu, lepas tu maaf lah. Tapi maaf dengan makna ignore salah dia, tak betul. Yang pertama dia tahu. Jadi sebab itu puan-puan boleh masuk syurga lagi. Sebab banyak dosa muda dulu tak tahu. Saya tak boleh buat sebab saya tahu banyak. Menyesal jadi ustaz. Kata saya dah tahu. Puan bila dah tua ni, dosa ustaz saya tak tahu. Alhamdulillah. Dididik lah. Tapi kalau tahu dia tak maaf. Yang kedua, sengaja. Dia dah tahu, betul kan? Dia sengaja pun. Mungkin dia tahu tapi tak sengaja. Boleh juga maaf. Sengaja buat. Ataupun orang sebut dalam bahasa mulia, saja buat. Misalnya suami puan tahu puan masak sup. Lepas tu dia pun tahu bahawa garam habis. Dia keluar pergi makan roti canai. Kita pun pesan, bang, balik nanti jangan lupa beli garam. Kita tahu dia lupa, kita WhatsApp lagi. Nampak blue tick, betul kan? Lepas tu call lagi, bang, jangan lupa beli garam.
Lepas tu dia balik tak beli garam. Kata dia, kenapa tak beli garam? Saja. Agak buat apa belum? Dia tak boleh sentuh. Itu boleh marah kan? Sebab dia dah ada 2 dari 3 tu. Kalau dia tak tahu, kita tak WhatsApp, kita kata takkan yang tu pun tak tahu. Tapi nak marah. Tak boleh sentuh. Sebab saja. Kalau dia kata memang abang tahu tetapi terlupa. Jadi boleh maaf lagi. Sekali, 2 kali. Tak kisahlah, yang penting ada alasan untuk dimaafkan. Jadi puan jangan semudah orang buat salah kan agama ajak kita maaf. Siapa ajar? Memang dimaafkan, tapi dimaaf dengan mengambil kira-tiga tu. Kalau dia salah dan dia tak tahu itu salah, okey lah. Tapi kalau dia tahu itu salah, lepas tu dia pula sengaja buat, maaf je. Saya nak. Dia ada maaf lagi. Ya. Bukanlah tak ada maaf tu maksudnya tak boleh rutin. Punish lah dulu. Punish dulu. Betul kan? Dia tak cukup lah kita. Ada dah kau cukup syarat. Antara suami dan isteri. Tak kisahlah dengan siapa pun. Maka sebab tu ada punishment dalam agama bila orang buat salah. Ini dia kata kita buat macam ni, kita derhaka kat dia. Yalah, kita janganlah buat benda derhaka, kadang-kadang payahkan benda sikit. Dalam konteks dia. Tapi dia memenuhi untuk dia dipunish. Untuk dia dipunish. Kalau dia tidak memenuhi, kita punish dia, itu tak adil juga sebab dia belum cukup syarat untuk dipunishkan. Sengaja, Ustaz. Hasil sengaja. Dia sengaja. Dan masakkan hati kita. Ada memang. Tak apa bagi dia makan tu. Apa dia? Tak. Okey, kita bagi dia rasa apa yang dia minta garam. Lepas tu dia agaknya dia ambil kereta, ambil kunci, dia pergi lah cari garam. Pergi cari ikut dia. Maksudnya kita disuruh maaf. Betul, agama suruh kita maafkan orang. Tapi sebelum kita maaf, kita nilailah salah tu dulu. Kalau kita semua pakai maaf mutlak, orang buat apa kat kita pun, itu dia panggil teruk benar faham beragama. Betul, saya tak nafi kita kena maaf. Betul, saya tak nafi yang tu. Tapi yang kita nak maaf itu dosanya mesti ada ciri dosa tu. Ciri pertama, dia buat dosa tak tahu. Jadi bermaksud puan banyak buat dosa masa muda dulu kalau puan tak tahu. Jadi kebanan kalian Allah ampun besarlah. Sebab puan tak tahu. Saya bila saya buat puan rasa Allah nak ampun ke sebab mu tahu kan. Kalau kita bertaubat, Ustaz. Puan bolehlah bertaubat sebab puan tahu. Puan tak tahu baru tahu. Taubatlah. Tapi saya nak taubat macam mana? Dia boleh taubat, punish. Sebab kau buat dengan tahu. Ustaz dah tahu. Jadi nak bangga apa dengan puan-puan? Saya lagi tegur. Yang kedua, sengaja. Sengaja tu maksudnya kita memang saja nak buat dosa. Tak kisahlah perkataan saja-saja ke. Kita memang kita tahu benda tu tak boleh buat, tapi kita nak buat juga. Kenapa nak buat? Nak buat aja. Lagi nak sakit hati. Kan misalnya saya ada duit, saya boleh kahwin 2, kahwin 3, saya berzina dengan bini orang. Kau boleh maaf kan? Ya nak ustaz, sedangkan boleh ke saya kahwin dengan orang lain? Kenapa pergi zina pula Nabi? Jadi dia tak boleh maaf tu. Tak boleh kita kata Allah dia juga manusia. Memang manusia tapi tak make sense. Kebanyakan kita kadang-kadang dia manusia biasa. Memang manusia, tapi kalau dia tersilap tadi dia tak tahu. Maaflah. Kan? Kalau dia tak sengaja, boleh maaf ni. Janji. Dia sengaja. Dia tahu masih sengaja. Betul. Besarlah dosa itu. Memang tak boleh maaf. Kalau nak maaf juga, kau punish lah dulu. Punish dulu, lepas punish maaf lah. Tapi nak maaf dengan makna dia tak kena apa-apa punishment. Memang
memang bodoh lah kita. Orang politik bila dia ambil rasuah, kita tanya dia, kenapa ambil rasuah? Gaji banyak, rumah besar. Kalau pegawai rendah grade 18 itu apa? Benar siapa sebab nak tukar kereta, tak ada duit. Ni kau duit banyak pak. Oh, tak cukup. Minta maaf Ustaz. Tak kisahlah, maksudnya tak ada justifikasi membolehkan membuat dosa tu. Kalau pegawai rendah ambil rasuah, saya boleh terima, mungkin dia tak cukup. Ni pegawai jurusan A, turus. Jadi orang kita, Allah maaflah dia manusia. Memang dia manusia, saya pun tahu. Tapi kenapa tak punish dia? Punish lah dulu. Lepas tu maaf lah. Kan cucu kita, dia pergi ketuk kita punya pasu bunga yang kita beli kat Guangdong. Kita tak boleh nak lempang dia sebab dia tak tahu. Betul kan? Okey. Tapi kalau cucu kita yang ada PhD ketuk juga, kita suruh dia ganti lah. Bukan dah tua, dah besar, dia pecah pasu nenek. Siapa suruh? Allah tak ni cucu 14 sana tu pecahkan nenek tak. Itu bodoh. Takkan pak tua pun bodoh juga. Bahaya. Status saya dengan dia kan sama-sama cucu. Bukan soal cucu, soal tu tak tahu. Yang ni tahu. Dua benda yang betul kan? Yang ketiga, dia tidak akan dilepaskan ialah apabila dia buat tidak ada apa-apa bentuk paksaan atau desakan. Kadang-kadang ada orang dia tahu, kan? Dia buat, tapi dia didesak oleh pihak lain. Maka tak adil juga lah. Dia nak dipanis, maka dia kena maaf lah. Kan misalnya ada lelaki tu berzina dengan seorang perempuan, tapi lelaki tu telah diberi upahnya, dia mabuk ke apa. Jadi bolehlah kita maafkan dia sebab dia buat itu dipaksa oleh orang lain. Tapi kalau tak ada tiga tu kan puan, punish lah. Jadi Allah tu puan-puan, dia maha pengampun, dia maha pengampun. Tapi dia ampun benda yang tak ada pada tiga tu lah. Tapi kalau ada tiga tu, dia ampun juga. Tapi mungkin dah punish lah dulu, mungkin dah hukum lah dulu. Boleh apa? Jadi lepas pada ni, puan maaf. Kalau orang janganlah berhenti maafkan. Tapi sebelum maaf tu tengoklah dulu siapa dia buat apa dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan yang perlu kita lihat tadi. Okey, berbalik kepada perkara yang nombor 3 pada yang pertama pula, kan? Jadi yang pertama dia melakukan dosa ataupun dia berada pada dosa yang dia tak pilih. Dia ditakdirkan duduk dalam dosa itu. Yang kedua, sepanjang keberadaan dia dalam dosa itu, dia sentiasa mencari Tuhan, dia panggil Allah. Jadi sebenarnya dia telah berusaha lah, cuma tidak usaha secara fizikal. Jadi, okey, yang ketiganya, dia tidak mensia-siakan peluang yang diberi. Bila diberi itu dia ambil peluang tadi. Macam kita nak bangun pagi lah, kita minta Allah kejut kita. Kita kan baca ayat akhir surah Kahfi itu, kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Itulah bukan kafir dulu ada. Ataupun lepas tu kita pun baca 3 tu kan, kita pun niat nak bangun pukul 4 pagi, kita akan dikejutkan pukul 4 pagi. Tapi lepas kita bangun tu, kita tidur pula lah, kita kejut lah, sebab dia dah kejut kan. Jadi 3 benda ni kuat. Bila ada pada seseorang itu, maka dia ada kebarangkalian dipanggil direct dari Allah. Tapi kalau dia berada tidak pada 3 situasi itu, maka Allah mungkin ignore je dia. Jadi sebab itu kita boleh tidak berburuk sangka pada orang yang berdosa dengan melihat dia yang buat dosa tu kena.
Ada orang buat dosa kerana dia terjebak dalam dosa itu, dia tak tahu benda itu. Jadi bolehlah kita baik sangka. Tapi kalau dia terjebak dalam satu dosa yang mana dia tahu, dia sengaja, tak payah baik sangka, dan memang dia akan di situ. Cuba kau bayangkan, saya mengajar tasawuf dengan perempuan. Dia teriti kenal situ guru tasawuf. Tiba-tiba satu hari puan tengok saya menjadi pendukung LGBT. Puan rasa saya akan tobat ke? Saya tak tobat dah sebab saya pergi dengan tamu. Dan kalau saya tak pergi pun, saya dah gemuk dah, bukannya tak ada duit pun. Lepas satu bayar pun, jadi letak dia pergi mati gitu. Sebab dia tak ada ruang untuk kita memberi alasan dia tu akan balik kepada Allah. Tapi kalau orang itu dia ditakdirkan, kita baca dia punya riwayat, mungkin dia pergi tadi terdesak, dia dipaksa. Jadi bila ada ruang-ruang itu, maka ada sebab Allah nak pergi ambil dia, buat keluar tu, ada sebab. Tapi kalau dia pergi dalam keadaan dia tahu, dia sengaja, tak ada siapa desak dia, maka dia akan pergi gitulah. Bila-bila nak sangka baik macam mana. Kan kita tengok ada beberapa orang yang marah kepada Islam itu dengan sebab dia tak puas hati. Ada seorang perempuan tu pakai niqab, nama dia Aisyah, the gang Siti Kasih, sister in Islam, Lawyer Aisyah yang anak dia banyak. tak tahulah anak gitulah, yang dia duduk marah dekat apalah, kena pakai macam-macam. Kau rasa dia akan tobat apa? Dia tobat. Sebab dia tahu dan dia marah tu hanya kerana dosa yang dibuat oleh beberapa orang, tapi dia marah kat Islam dia. Apa? Dia begitu bukan kerana dia jahil, dia begitu kerana dia sendiri tak puas hati, ada sebab apa benda lah apa kita tak tahu. Dan tak ada siapa-siapa paksa dia pergi. Jadi pada saya, dia telah memenuhi ciri-ciri, tak perlu dimaafkan dosanya tadi. Tapi ada orang jahil yang dia terjebak dengan dosa yang sama kan, tapi dia tak nak, maka dia boleh jalan keluar. Ada je jalan keluar. Sebab apa? Sebab dia masa dia buat dulu tu, dia tak tahu, dia difahamkan benda lain, dia tak tahu. Jadi orang beritahu dekat dia ya saya berdosa, ya saya malulah, saya menyesal. Adalah kebarangkalian itu. Tapi ni dia daripada baik kemudian pergi kepada anti kebaikan. Dia nak taubat ke? Tak taubat, dia buat. Orang yang duduk dengan dosa, lepas tu dia sedar dia berdosa, dia manggil sini. Itu okey je. Lepas tu kita tengok kan ada ramai orang-orang kafir yang dia adalah orang yang baik hati, tulus dia, baik dia apa. Jadi selama dia jadi kafir tu, dia memang baik dah. Dia baik dah. Cuma dia belum mendapat hidayah tadi. Jadi adalah possibility Allah pergi jemput dia, bawa dia masuk Islam. Tapi kalau orang tu jahat buat, Allah tak jemput dia. Ada orang kata, ada kebarangkalian tak Aaron Sharon taubat. Doa. Ada kebarangkalian tak Netanyahu taubat. Taubat. Sebab dia sengaja. Tapi ada kebarangkalian tak orang Yahudi masuk Islam? Ada. Tapi bukan dia lah. Orang Yahudi lain lah. Ada orang Yahudi yang baik hati, yang berfikir. Ada. Buktinya Maryam Jamilah. Maryam Jamilah itu zaman-zaman 80-an ya. Di zaman Abu A'la Al-Maududi, Abu Hasan Ali An-Nadawi. Seorang perempuan, orang yang berbangsa Yahudi, duduk di kota New York. Macam-macam dosa lah buat dia duduk di kota New York. Kemudian dia bertemu beberapa buku daripada pendakwah di sana mengenai Islam. Dia pun baca. Akhirnya dia masuk Islam. Dia menulis pertahankan Islam. Adalah, tapi dia bukan Netanyahu. Dia perempuan Yahudi lah. Dan dia memang mencari Tuhan. Masa di dalam Yahudi pun dia cari Tuhan. Dia jumpalah Allah tu.
Kan setiap kali kita jumpa orang masuk Islam, apa dia cakap? Saya baca agama tu, maksudnya dia cari Tuhan lah tu. Dan bila dia cari Tuhan, Allah pergi ambil lah dia je. Tapi kalau orang memang lari dari Tuhan, ambil apa ya? Dia dah lari lah. Allah biarlah. Kan dalam Quran ada sebut, wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sesiapa yang meninggalkan agama ini murtad, maka Allah cepat-cepat akan replace tempatnya itu dengan orang lain yang cari. Sekarang kita tengok ramai orang Arab yang murtad. Tapi bukan tengoklah berapa ramai orang kaya dan orang cerdik di Eropah yang masuk Islam. Ada orang Bangladesh bodoh cari suaka politik kutu Islam. Tapi yang mereka tu, yang lain itu semua tu, tak ada nilai pun dalam Islam. Mereka kutu Islam kerana Barat menjanjikan upah macam-macam. Tapi orang di Barat yang kaya, yang bijak, kita tak pernah berjanji nak bayar duit dekat dia. Tapi dia masuk Islam. Bermaksud dia replace kepada yang tak, itulah. Jadi orang yang Barat yang masuk Islam tu kan dia masuk dah tua, betul kan? Jadi maksudnya dia tak mula lagi berjalan pada Allah. Allah dah pergi jemput dia. Tapi dia yang jadi macam tu bukan semua orang kafir pun. Pertama, dia kufur itu bukan dia yang pilih. Dia ditakdirkan begitu kan? Yang kedua, sepanjang dia duduk dalam kedosaan itu, dia mencari-cari. Jadi Tuhan rasa betul lah kalau tolong dia sebab dia duduk mencari aku. Sedangkan ramai orang kafir lain yang tak cari, maka Allah tak tolong. Yang ketiganya, bila dia dapat peluang itu, dia tak tengok lagi apa risiko, dia akan terus ambil peluang, dia guna. Jadi kalau ada orang kata dia nak dapat jalan yang nombor 2 tu kan, itu Allah datang ambil dia tu, maka dia kena ada 3 kebarangkalian. Jadi puan ni yang jadi tua mari ni, sebab puan adalah sikit benda tu kan. Dulu kan puan muda-muda dulu mesti nak jadi orang baik, betul kan? Cuma tak dia kena pergi sekolah Inggeris, kena pergi sana kerja. Yang puan-puan masa muda-muda dulu free hair, asalnya tak ada orang beritahu kena tutup aurat. Bila tua baru kena tutup aurat, ingatkan tak tutup sebab puan tengok wanita UMNO tak tutup, ustazah zaman dulu pun tak tutup juga. Jadi puan mana tahu? Jadi bermaksud dosa yang puan buat itu bukan sengaja puan nak lari, sebab puan duduk dalam persekitaran itu. Nombor 2-nya, sepanjang puan bekerja, sepanjang puan hidup masa muda dulu, puan berhati mulia bila tengok orang macam-macam, puan rasa ini tak patutlah, ini tak patutlah. Jadi jika dilihat dalam crowd tu nampak macam ahli dosa lah, tapi dalam tu tak semua orang buat dosa, puan. Cuma duduk dalam lingkungan itu je. Lepas tu bila tua tu dah bencik, terus bagi masjid, tak lepas keluar kan. Itu mengaji tasawuf. Okey. Jadi bermaksud langkah perjalanan puan cari Allah lebih singkat dari saya. Tolong. Sebab tu puan tak payahlah jadi ustazah. Sekadar belajar untuk faham agama, lepas tu praktis cukup. Jadi ustaz ni kan perempuan kadang rasa bagus, rasa tak bagus. Saya 2 kali dah kereta saya dilanggar orang, bila keluar je, oh ustaz. Tapi salah ke kan? Yalah dia nama tu jadikan kita pun. Kalau saya tak ustaz, saya jadi orang Kelantan. Betul kan? Tapi dah ustaz. Jadi nama dia terkenal. Oh rugi. Kalau tu tak nak masuk TV, kau masuk TV lagi nanya, betul kan? Sebab jumpa dengan orang baik-baik macam puan, untung lah. Jumpa dengan nakal tu, oh ustaz tak apa kan? Ini dunia ni ustaz kan? Kereta saya, kita dah patut dah side mirror. Dunia. Jadi okeylah, tak apalah. Bukanlah sebut menyesal dengan makna tak nak jadi ustaz dah. Tapi nak sebutnya
Setiap kita tu kan ada cerita masing-masing. Jadi puan fahamlah bahawa menuju pada Allah itu ada 3 pattern perjalanan lah, ya. Perjalanan biasa ialah kita pasif, destinasi kita aktif, destinasinya pasif. Tapi perjalanan menuju pada Allah ada 2, ya. Pertama, kita aktif, Allah pun aktif. Jadi tak perlulah risau kita tak berjalan jauh pun. Cuma jarak di antara satu orang dengan satu orang tu berbeza. Asaskan hadis tadilah. Yang keduanya, Allah berbesar hati datang jemput kita, dan pada ketika itu kita tak perlu malu. Kononnya kita terlewat mari masjid, kononnya kita terlewat taubat, tak perlu malu. Sebabnya Allah tidak memasukkan kita kerana amalan kita banyak atau sikit. Betul kan? Kita belajar hikmah yang pertama hari itu. Kita masuk syurga kerana Allah suka dengan kita. Jadi mungkin ada beberapa tindakan kita yang Allah suka tu, lepas tu Allah jemput kita tu. Jadi kalau ada orang kata dia berminat dengan jalan Allah mari jemput tu, maka puan cakap dekat dia, boleh. Tapi dengan syarat ada 3 ciri tadi. Tapi aku tengok kau ni tak ada belaka, jadi tak payahlah. Jadi terus ikut jalan tu. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.